What's up bro, sis? Mari pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Patutnya video ni dah lama aku plan nak buat tapi tak menyempat nak shoot. Dan dalam masa yang sama, bila tak ada video yang dah di shoot, nak edit apa? Tapi sebelum aku teruskan video ni, macam biasalah guys, sampai kat channel Hazwan Shah Wrestling ni, kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe, tekan sekali butang join sebelah butang subscribe tu untuk jadi members dekat channel Hazwan Shah Wrestling. Dan korang pun boleh tekan link Shopee yang aku letak dekat ruangan description kat bawah. Tanpa buang masa, nak cerita terus pasal NXT Deadline. Live dekat Malaysia hari Ahad, tapi aku rasa Rabu nak masuk ke Khamis tu baru aku dapat tengok. Dan lepas dah 9 hari event NXT Deadline tu berlangsung, baru aku sempat nak shoot. Aku tak tahulah video ni up bila, Isnin ke Selasa. Agak lambat lah. Kita cerita ringkas je. Dia dibuka dengan perlawanan Iron Survivor. Alamak, aku dah seminggu ni aku lupa pula nama match tu. Dia buka dengan Women's punya Iron Survivor Challenge. Bagi aku, Iron Survivor Challenge ni satu format yang menarik. Bila aku tengok perlawanan pembukaan ni, aku rasa macam okey. Satu match yang menarik. Aku rasa banyak lagi yang diorang boleh improve dan aku rasa nice lah match ni. Tapi itulah, aku rasa macam mungkin diorang kena polish lagi kan. Tapi cerita bab polish ni ke apa ke, kita simpan untuk men's punya pula. Aku terhibur tengok women's punya Iron Survivor Challenge ni. Tapi daripada segi pemenang tu, aku malas nak cakap lah. Sebab aku sendiri susah nak pilih siapa yang patut menang dalam match ni. Dah lah dalam match ni ada 1 watak baik, 4 watak jahat. Walaupun Indy Hartwell tu macam tengah-tengah, ada separuh baik, separuh jahat. Tapi yang paling penting, aku terhibur tengok match ni lah. Lepas tu pergi kepada match yang aku kurang sikit terhiburnya. Sebab bagi aku match ni match biasa, match yang kita boleh tengok dekat NXT mingguan sahaja, iaitu Alba Fire lawan dengan Isla Dawn. Tak ada apa-apa yang menarik pun perlu disembangkan dekat sini. Tapi hujung-hujung match tu adalah unsur-unsur shikin sikit bila Isla Dawn ni dia pergi pegang kaki referee, lepas tu mulut referee tu tiba-tiba nampak macam dari hitam sikit and then dia muntah benda hitam kan. So ada unsur-unsur shikin lah. Kembali balik kepada perlawanan yang menghiburkan seriously, aku rasa match ni lagi best daripada Women Iron Survivor punya challenge. NXT Tag Team Champion antara New Day cabar title Pretty Deadly. Seriously, aku terhibur habis dengan match ni lah. Walaupun match ni ada benda-benda yang komedi ke apa kan, dia tak over tau komedi dia, tapi dia tahu nak letak kat mana. Pembukaan yang baik, tengah-tengah yang best dan ending yang menarik. Paling best bila yang diorang pegang tali pinggang lepas tu semua terbaring tu kan. Itu rare, itu memang enjoy lah. Keputusan kat sini keputusan yang dijangkakan, tapi keputusan yang macam kita rasa mungkin ada tag team lain akan kacau New Day ke apa ke. Sebab yelah, takkanlah New Day nak jadi tag team champion dekat NXT lepas tu duduk dekat NXT. Lah memang yes, diorang jadi tag team champion dekat NXT, diorang duduk kat NXT, tapi dalam masa yang sama dengannya diorang akan aktif juga dekat SmackDown sebab Kofi Kingston akan masuk Royal Rumble. Yelah, kalau nak kata Pretty Deadly menang, aku tak tahu macam mana diorang nak buat New Day tu kalah. Melainkan ada gangguan. Bukan gangguan shikin macam Isla Dawn tu. Men Iron Survivor Challenge, tadi aku kata yang women's punya tak berapa nak polish apa semua kan. Men punya lagi shock, lagi rancak. Aku enjoy habis tengok match ni. Semua benda yang aku rasa macam mungkin boleh improve pada Iron Survivor yang tahun depan ke apa ke, diorang dah improve dah pun dekat men's punya Iron Survivor Challenge ni. Kecuali bila men's punya dah habis, aku rasa satu je lah yang women's dengan men's ni ada masalah yang sama. 25 minit tu bagi aku macam kejap sangat. Aku okey kot kalau dia tambah lagi 5 minit, macam 30 minit ke. Sebab seriously, aku dah rasa shock tengok dua-dua match ni. Terutamanya yang lelaki ni lagilah shock. Bila match dah habis, aku rasa macam tak cukup. Aku dah shock tapi still macam tak cukup. Nak lagi. So maybe 25 minit tu boleh jadikan 30 minit lah lepas ni. Bagi aku, walaupun daripada segi scoreline Jordan Devlin JD McDonough tu tak ada skor, yang lain tu ada skor, aku rasa semua orang dapat momen diorang masing-masing lah. Diorang ni semua equally shine, tapi ada seorang ni yang aku akan letak dia sebagai performer of the night. Dia ni je yang aku rasa ada shine lebih sikit lah. Dan pemenang dekat match ni adalah Grayson Waller. Satu keputusan yang aku tak expect. Aku really fikir yang Carmelo Hayes yang lepas ni akan jadi pencabar kepada Bron Breakker. Tak Carmelo Hayes pun, Joe Gacy lah. Sebab JD McDonough dah peluang dia. Aku tak rasa WWE ni ambil Grayson Waller secara serius, tapi yes, habis match ni nampak dia orang take Grayson Waller seriously. Dan Axiom memang tak rasa dia akan menang lah. Tak nampak macam mana dinamik kalau nak temukan Bron Breakker dan juga
Axiom. Dan dalam match ni juga ada satu part which is dekat belah ending, aku rasa dia berjaya tunjuk dekat kita inilah identity Iron Survivor Challenge. Dan seriously, next year NXT Deadline aku nak tengok lagi format match macam ni, tapi jadikan 30 minit. Untuk main event, Bron Breakker dengan Apollo Crews, aku really fikir match ni akan bosan, tapi surprisingly match ni tak bosan. Nak kata best gila pun tidak, tapi acceptable. Sebab bagi aku match ni ada satu build up yang sangat hampir. Build up yang paling bosan pernah aku tengok untuk NXT Champion. Tapi somehow at least dekat tag gelanggang tu diorang deliver juga. Taklah teruk seperti aku jangkakan. So aku okey je lah. Dan dengan build up yang hampir, match yang bagi aku okey tapi tak terlalu wow, aku fahamlah kalau Bron Breakker masih lagi kekal sebagai NXT Champion, walaupun aku tak berapa nak minat dengan Bron Breakker ni. Match of the night untuk aku ada dua, NXT Tag Team Champion, New Day lawan dengan Pretty Deadly, dan juga Iron Survivor Challenge untuk yang lelaki. Performer of the night, aku letak Grayson Waller, dan aku willing nak bagi 8.5 bintang daripada 10 bintang. Cerita seterusnya masih lagi pasal NXT. Aku rasa NXT ni sekarang ni dah kembali shock. Dia punya shock tu walaupun tak ada karisma superstar macam zaman NXT Black and Gold, tapi dia punya quality of storytelling, quality perlawanan dia is almost there. Especially storytelling dan juga character works lah. Aku rasa sekarang ni NXT dah White and Gold ni dah buat aku rasa macam NXT is the best show compared to AEW Dynamite lah. Hari tu Raw macam dah boleh saing-saing apa, dah boleh potong NXT, tapi nak kejar Dynamite tu susah. Sekarang ni aku rasa NXT dah potong Raw, dah potong Dynamite. Even SmackDown yang recently ni aku rasa sedap sebab ada Sami Zayn pun, aku rasa secara overall NXT is better lah. Dan kalau aku boleh susun aku punya top yang baru, aku akan letak NXT, Dynamite, SmackDown dan Raw. Tapi walaupun aku letak SmackDown dan Raw bawah, seriously aku cakap empat-empat show ni tengah sedap sekarang ni. Yang paling hampir bagi aku AEW Rampage. Oh barai, aku rasa show tu patut sedap lagi lah. Kualiti perlawanan dah okey, tapi dia punya dia tak macam Dynamite. Kalau nak tengok NXT Weekly yang 2 minggu lepas, kita nampak lagi Drew Gulak dengan New Day datang ke NXT. Tak sabar nak tengok apa Drew Gulak boleh buat dekat NXT. Grayson Waller punya show sebelum Deadline tu bapak entertaining gila. Yang buat entertaining dah tentunya Grayson Waller lah. Dan aku rasa sekarang ni aku dah makin minat dah dengan Grayson Waller ni. Jangan kata aku je minat, hari tu aku ada up dekat berita WWE 2.0. Aku punya Instagram pasal wrestling, ada news lah yang bagi tahu Triple H sekarang ni sangat kagum dengan hasil kerja Grayson Waller dan juga Cora Jade. Cora Jade mungkin aku rasa okey je lah, tapi aku sangat amazed dengan hasil kerja Grayson Waller juga. Untuk NXT yang minggu lepas, aku rasa dia ada opening dengan main event yang baik. Opening tu siapa lagi kalau bukan Grayson Waller. Dekat tengah-tengah show tu pun Chase University dan juga Javier Bernal yang buat aku rasa entertaining tengok NXT, walaupun Javier Bernal tu macam bodoh-bodoh je. Main event kita nampak lah si Roxanne, dia dethrone Mandy Rose untuk jadi NXT Women Champion. Cuma satu je persoalan aku kat sini. Adakah Roxanne Perez ni is the right person? To be honest, okay, yes lah, dia dah menang Iron Survivor Challenge dekat Deadline. Tapi compare dengan dia punya ada part lagi opponent tu, aku still rasa macam Cora Jade maybe is the best person untuk dethrone Mandy Rose. Tapi mungkin faham juga dinamik bila heel dengan heel tu takut tak ada sambutan ke apa. That's why WWE pilih Roxanne Perez. Tapi still aku ada rasa macam tak kena lah Roxanne Perez nak kalahkan rekod Mandy Rose, walaupun kita tahu di sebalik cerita kenapa Mandy Rose kalah tu. Tapi still aku rasa macam ada something is off lah bila Roxanne Perez leburkan rekod Mandy Rose pegang title tu dengan tempoh yang agak lama. So dah nak close sikit dah pasal NXT, tapi kita close dengan cerita pasal Mandy Rose ni. Kita dah nampak dia tewas, dia punya NXT Women Champion di tangan Roxanne Perez. Time tu semua orang tertanya kenapa Roxanne Perez, termasuk aku. Rupanya sekarang dah terjawab lah yang Mandy Rose telah pun. Tapi by the time aku shoot video ni, ada lagi Mandy Rose dekat WWE.com punya bahagian superstar. Aku check kejap. Okay guys, memang dah tak ada dah Mandy Rose dekat bahagian superstar WWE.com. So cerita dia memang ni lah, kuat cerita dah yang pasal Mandy Rose ni telah dilepaskan oleh WWE, dan ianya berpunca daripada Mandy Rose ni dia ada upload satu konten dekat dia punya macam fan service yang macam premium lah, which is konten-konten maksiat lah kan. Tapi tak kisahlah,
Yang penting poin dia kat sini, konten tu sebenarnya dah melanggar, kira macam dah melampaui batas yang WWE dah ada hadkan untuk Mandy Rose ni lah. Jadi bukan Mandy Rose je, untuk semua superstar pun. So ini bukan leak ke apa, memang dia sendiri yang pergi upload. So bila dia dah upload benda tu, WWE rasa benda tu agak melampau, jadi WWE lepaskan Mandy Rose. Nak lepaskan dia, kena bagi dia kalah dulu NXT Women Champion. Aku rasa kalau zaman Vince McMahon ni mungkinlah terus vacate je title tu, lepaskan je Mandy Rose. Tapi ni sebab Triple H, kau tengok Riddle pun dapat moment untuk dia nak di-send off. Ini kan lagi Mandy Rose. Mandy Rose pun dapat benda yang sama jugalah, macam dia kalah title tu. So apa akan jadi dengan Toxic Attraction lepas ni? I don't know lah. Kita tunggu dan lihat. 4 benda yang menarik dekat Raw minggu lepas. First kali, Akira Tozawa makin menarik untuk ditonton. Yelah, walaupun sebelum ni dia dipakai untuk role komedi, dan sekarang ni komedi dia tu lagi menghiburkan, tak annoying macam sebelum ni. Dan apa yang dia tunjuk atas gelanggang tu jauh lebih baik daripada zaman Vince McMahon. So aku agak impressed dengan Akira Tozawa kat sini. Cumanya aku lebih harap dia jadi karakter yang lebih serius lepas ni. Macam dulu, macam dekat 205 Live, dekat Cruiserweight Classic punya tournament. Nampak fierce weh masa tu. Kita nampak juga Alexa dirasuk bila ada logo Wyatt Six dekat Titantron tu. Terus Alexa dia buat Bianca Belair tu dalam position macam nak buat Sister Abigail, tapi dia macam tersedar, and then dia pandang Bianca, and then dia lepaskan Bianca lah. Aku ingat terus nak buat dah tu Sister Abigail. Last macam biasa untuk story Wyatt ni, WWE bagi slow and steady. Promo belakang tabir antara Kevin Owens dan Elias, bapak menghiburkan gila, terutamanya Kevin Owens lah. Dia punya tak boleh move on dengan apa yang Elias ataupun Ezekiel buat dekat dia punya kepala otak dia sebelum ni. Bagi aku benda tu fun lah. One of the best promo yang aku pernah tengok. Kevin Owens deliver dengan sangat baik. And then dekat ending kita nampak lah yang Bobby Lashley dipecat oleh Adam Pearce. Consider dipecat oleh WWE lah. Aku yakin ini adalah storyline, tapi aku rasa storyline ni agak kelakar sikit sebab Brock Lesnar pernah tibai ref apa semua, hentam kat mana, kat meja ke apa, aku pun dah tak ingat dah. Tapi aku rasa Brock Lesnar pernah buat lagi teruk, tapi kena suspend je sampai Bobby Lashley kena fired. Double standard teruk AEW Dynamite pun minggu lepas menarik juga. Kita nampak Chris Jericho kalah dengan seorang jobber. Aku dah lupa dah nama jobber tu, Action apa benda ke tak. Teringat aku dekat momen John Cena dengan Kurt Angle dulu. Hook finally muncul dekat Dynamite. Tak habis-habis kat Rampage sebelum ni duk defend dia punya FTW Champion. Kali ni dia ada dekat Dynamite dan dia datang tolong Jungle Boy, which is good sebab sampai bila kau nak peram dia dekat Rampage, asyik buat benda yang sama. Kali ni ada momen lah untuk Hook jadi macam tumpuan yang lebih dekat Dynamite bila dia involve dalam storyline yang lebih serius. Dan perlawanan yang baik juga dekat main event. Kita tengok MJF lawan dengan Ricky Starks, dan terus aku tertanya, bayangkanlah hari tu kita dah nampak tanda-tanda macam MJF ni nak jadi watak baik bila lawan dengan Jon Moxley, tapi tidak, diteruskan bawa watak jahat. Apa jadi kalau lepas dia kalahkan Moxley hari tu, sekarang ni MJF watak baik? Aku yakin dia akan over juga dengan crowd. Cuma feud dia mungkinlah dengan Ethan Page ke, yang heel-heel lah kan. Sebab kalau dia dah jadi watak baik, mesti dia nak settlekan masalah dia dengan The Firm. Last kali SmackDown, kita nampak Tegan Nox ditendang oleh someone yang kita tak nampak siapa. Mungkinkah itu satu superstar baru yang WWE cuba bawa comeback ataupun return ke apa ke? Kita tunggu dan lihatlah yang tu. And then Uncle Howdy akhirnya buat dia punya kemunculan. So kita masih tak tahu lagi siapa di sebalik Uncle Howdy tu. Tapi setelah sekian lama ini daripada Extreme Rules, Bray Wyatt muncul, lepas tu dekat mana tak nampak Uncle Howdy, sekarang baru dia nak muncul. And then the next tease is Alexa Bliss. So macam aku cakap tadi lah, WWE try to build this slow and steady. Segmen belakang tabir, dalam bilik kumpulan The Bloodline tu, Roman Reigns ada suruh Paul Heyman call Adam Pearce. Tapi apa yang Paul Heyman buat? Call Pearce. Dekat perlawanan triple threat tag team antara Hit Row, Viking Raiders dan juga Legado del Fantasma, kita nampak ada dua botch yang agak mengerikan. Satu tu mengerikan, satu tu lagi macam nampak nak kata kelakar tak baik pula kan, sebab dia orang gadaikan badan dia orang kot buat aksi tu. Tapi itulah, bila Top Dollar buat dia punya dive tu macam totally nampak pelik. Yang lain pun Cell juga dah kena dive macam tu daripada Top Dollar. And then Zelina Vega punya tu landing dia agak nasty, macam salah landing pun ada juga. Hopefully lepas ni mereka boleh lebih berhati-hatilah untuk jaga diri mereka sendiri.
Dan untuk match ni daripada awal memang aku dah yakin dah Hit Row akan menang, sebab takkanlah kau nak buat Viking Raiders lawan dengan di Usos awal sangat. Memang kenalah di Usos tu nanti, dan confirm lah Viking Raiders tak kena pin. Pasal tu adanya Legado del Fantasma ni lah untuk kena pin dengan Hit Row. Yelah, nak ada dynamic face dengan heel, jadi Hit Row lah yang akan menang. Predictable. Dan last kali dekat penghujung SmackDown, kita nampak lah yang Roman dengan Sami ni ada promo. Roman kata dia akan geng dengan Sami, lepas tu Kevin Owens pilih seorang dia punya teammate. Aku mengharapkan benda tu surprise, dan aku mengharapkan mungkinlah orang tu adalah The Rock atau Cody Rhodes kalau buat dekat Royal Rumble. Tapi diorang plan nak buat dekat penghujung SmackDown, jadi aku expect someone yang tak besar. Tapi kita dah tahu dah, sebab last week WWE dah announce yang John Cena akan buat dia punya comeback dekat SmackDown hujung 2022 ni. Jadi time tu dah rasa macam boleh jadi John Cena juga. Tapi terfikir juga aku beef antara Kevin Owens dengan John Cena dulu masa Kevin Owens debut dekat main roster. Tapi nampaknya WWE cuba tutup beef tu, dan bagi aku story cara kontak dengan emoji-emoji bagai yang John Cena mention tu, benda tu menarik. Aku pun layan je lah. So kita akan nampak John Cena dan juga Kevin Owens lawan Roman Reigns dan juga Sami Zayn dekat penghujung SmackDown untuk tahun 2022. Aku suka tindakan yang WWE buat ni, sebab Roman dan juga John Cena berlawan dekat SmackDown. Dan aku rasa inilah yang patut WWE buat kalau nak kurangkan pay-per-view, sebab bulan ni kita tak ada pay-per-view melainkan NXT punya. Kalau memanglah WWE nak kurangkan pay-per-view, the best way is kau adakan special episode untuk Raw dan juga SmackDown ni, macam mana yang AEW buat lah. Winter is Coming lah, Fighter Fest lah, Fight for the Fallen lah, dan lain-lain lagi. Raw dan SmackDown patut buat macam ni lah, macam SmackDown Holiday Special kan, which is good. Aku mengharapkan lebih buat benda-benda macam ni pada masa yang akan datang. Lagi-lagi nak masuk 2023 ni, sesuai lah WWE nak mula buat benda macam ni. Mungkin boleh bantu naikkan rating Raw dan juga SmackDown. So guys, ini dia. Nak kata sedikit tidak, obviously sebanyak celotehan palatau daripada aku untuk video kali ni. I'll see you guys again in the next video. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.